Selamat sejahtera, nama saya ialah Tan Su Hui, nombor matrik S61841, khusus Kenegaraan Malaysia NCC 3053 kumpulan ke-7. Program ialah sarjana muda Sains Kimia Analisis dan Persekitaran dengan kebujan. Fakulti ialah Fakulti Sains dan Sekitaran Marine FSSM. Nama pensyarah ialah Dr. Hamdan bin Aziz. Saya telah memilih CLO2 Keselamatan Malaysia serta isu-isu semasa, isu-isu keselamatan negara. Tajuk yang saya akan bentang ialah apakah faktor dan kesan isu kemasukan pendatang asing tanpa izin asal dari negara Indonesia ke Malaysia serta langkah mengatasinya. Pengenalan, pendatang asing tanpa izin parti adalah golongan asing bukan warga negara yang masuk ke Malaysia melalui jalan yang tidak diwakilkan secara haram dan tanpa permit yang disahkan oleh kerajaan Malaysia. Malaysia telah menjadi negara pilihan parti sejak 1970-an hingga masa kini. Disebabkan ekonomi Malaysia berkembang pesat, maka timbulnya masalah kekurangan tenaga kerja. Malaysia terpaksa mengupah banyak pekerja asing bagi memastikan ekonomi serta pembangunan negara kita berjalan dengan lancar. Kemasukan banyak parti telah menimbulkan banyak masalah kepada Malaysia. Terdapat beberapa faktor kemasukan parti ke Malaysia. Pertama, peluang pekerjaan yang banyak di Malaysia. Di negara asal parti, mereka menghadapi masalah kesukaran untuk mencari pekerjaan disebabkan persaingan pekerjaan yang tinggi. Keadaan ini dirumitkan dengan jumlah populasi Indonesia yang sebanyak beratus-ratus juta. Disebabkan pembangunan pesat Malaysia, permintaan pekerjaan yang tinggi terutamanya bagi sektor perdagangan dan pembinaan turut menarik minat parti. Menurut kajian Persatuan Pesatu Malaysia, sektor perdagangan kelapa sawit dan getah mengalami kerugian pendapatan sebanyak 370 juta ringgit antara tahun 1980 hingga 1985 disebabkan kekurangan pekerja. Rakyat Malaysia tidak berminat untuk bekerja dalam sektor pertanian dan pembinaan menyebabkan kerajaan terpaksa membuka peluang kemasukan buruh asing ke Malaysia. Kedua, persekitaran Malaysia yang aman. Keadaan negara kita yang lebih aman dan makmur telah menggalakkan mereka untuk bertumpu ke Malaysia. Hal ini amat berbeza sekali dengan keadaan di negara asal parti seperti Indonesia yang kerap berlaku pergolakan politik, peperangan ataupun bencana alam seperti tsunami. Ketiga, sikap majikan dan perusahaan yang lebih cenderung untuk memberi upah buruh asing yang lebih murah dari Indonesia. Hal ini kerana majikan tidak perlu mengeluarkan wang untuk membayar KWSP dan insurans, ganti rugi atau pempasan kerana pekerja asing tidak diperuntukkan di bawah Akta Buruh. Pekerja asing yang tidak berdaftar juga tidak akan membuat aduan kerana mereka takut ditangkap oleh pihak berkuasa. Majikan juga boleh memberhentikan mereka pada bila-bila masa. Biasanya mereka dipaksa untuk bekerja melebihi masa jam yang ditetapkan dan tidak berhenti-henti. Keempat, pendapatan yang tinggi di Malaysia. Di Indonesia, pekerja ladang hanya dibayar RM2,000, iaitu lebih kurang RM3 sehari. Kos hidup yang tinggi menyebabkan pendapatan mereka tidak mencukupi dan seterusnya mendorong mereka untuk berhijrah ke Malaysia yang menjanjikan pembayaran upah yang lebih tinggi. Di Malaysia, rata-rata golongan ini mampu memperoleh pendapatan sehingga ribuan ringgit sebulan. Daripada jumlah tersebut, sebahagian besar yang akan dikirimkan kepada keluarga mereka yang menetap di negara asal. Terdapat beberapa kesan kemasukan parti ke Malaysia. Kesan positif pertama, dapat membantu dalam mempercepat proses pembangunan negara. Malaysia merupakan sebuah negara sedang membangun yang selalu melakukan perubahan yang teratur dan sistematik selaras dengan perkembangan negara. Bagi mencapai misi tersebut, keperluan tenaga buruh sangat diperlukan dalam mempercepatkan arus pertumbuhan negara. Namun demikian, negara kita mengalami kekurangan tenaga buruh tempatan untuk memajukan pembangunan tersebut. Oleh sebab itu, kerajaan telah mengambil tenaga buruh asing dari Indonesia. Dengan adanya pekerja buruh asing ini, maka proses pembangunan negara dapat dilangsungkan dengan segera. Kedua, dapat memenuhi permintaan tenaga kerja yang tinggi terutamanya dalam bidang perdagangan, pertanian dan perbuatan. Penanaman pokok kelapa sawit yang agak besar dan luas sudah tentunya memerlukan tenaga pekerja yang ramai. Selain itu, proses penanaman tanaman ini adalah agak sukar kerana memerlukan penjagaan yang rapi. Buruh asing juga menjana pembangunan infrastruktur yang merupakan elemen penting dalam sektor ekspor. Tenaga buruh asing banyak digunakan khususnya dalam pembinaan jalan raya yang terdapat di negara kita pada hari ini.
Kesannya, menurut Jabatan Kerja Raya Malaysia, jumlah panjang jalan raya di Malaysia telah meningkat daripada 10,406 km pada tahun 1955 kepada 137,219 km pada tahun 2010. Kesan negatif pertama, kes jenayah sosial meningkat dan mengancam keamanan dan keharmonian negara. Berbagai jenayah akan dilakukan oleh parti yang tidak mendapat pekerjaan seperti yang diharapkan, sedangkan mereka memerlukan wang untuk meneruskan kelangsungan hidup. Buktinya, Ketua Polis Negara mengakui pendatang asing yang melebihi 2.4 juta orang menyumbang kepada kadar jenayah di Malaysia. Sebagai contohnya, kes rompak, kes rogoh, kes bunuh, kes dadah dan sebagainya. Bangsa akan menanggung trauma sepanjang masa dan menyebabkan penduduk tempatan hidup dalam ketakutan. Kedua, kesihatan rakyat tempatan terjejas disebabkan penularan penyakit-penyakit. Parti tidak mendapat suntikan dan pemeriksa kesihatan semasa masuk ke Malaysia. Banyak antara mereka berasal dari kawasan muda di negara asal mereka dan kesihatan mereka kurang terjamin. Ada antara mereka menghidap AIDS, TB, penyakit kelamin dan sebagainya. Keadaan ini menyebabkan rakyat tempatan berisiko tinggi dijangkit penyakit. Pergaulan bebas secara seksual akan mempercepat jangkitan AIDS. Ketiga, persaingan pekerjaan terhadap rakyat tempatan meningkat. Kemasukan parti menyebabkan peluang pekerjaan rakyat tempatan tersekat kerana majikan gemar mengupah pekerja asing yang lebih murah berbanding mengupah rakyat tempatan yang lebih mahal. Ini menyebabkan hidupan rakyat tempatan menjadi tersepit dengan kos hidup yang semakin tinggi pada masa kini. Buktinya, hampir 2.1 juta rakyat tempatan hilang peluang pekerjaan dan kadar pengangguran semakin meningkat dalam kalangan pekerja tempatan. Terdapat beberapa langkah dalam mengatasi kemasukan parti ke Malaysia. Pertama, kerajaan hendaklah menguatkuasakan undang-undang terhadap parti. Pihak berkuasa hendaklah sentiasa mengawasi dalang dan sindiket yang menguruskan kemasukan parti. Mereka yang dipekas seharusnya dijatuhi hukuman yang berat termasuk hukuman mandatori. Para pendatang asing yang ditahan harus dikenakan tindakan undang-undang yang tegas seperti dipenjara atau didenda wang yang banyak agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan. Pihak berkuasa wajiblah melipat gandakan operasi-operasi menggesa, menahan dan menghantar semula parti ke Indonesia. Kedua, majikan dan pengusaha haruslah mengupah pekerja asing yang mempunyai permit sahaja. Pengambilan pekerja asing dalam sektor-sektor tertentu hendaklah mengikut sumber negara yang diluluskan oleh kerajaan. Majikan dan pengusaha hanya mengupah pekerja asing yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajaan seperti tidak kurang daripada 18 tahun. Tambahan pula, majikan dan pengusaha perlulah mendahulukan pengambilan rakyat tempatan untuk bekerja. Ketiga, masyarakat melaporkan sebarang parti kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat majikan yang mengupah parti. Masyarakat perlulah mengelakkan diri daripada bersengkongkol atau terlibat dengan parti. Kerjasama masyarakat terhadap operasi-operasi kerajaan adalah penting dalam mengatasi kemasukan parti dengan efektif dan berkesan. Keempat, kerjasama antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan negara jiran. Pihak kerajaan melalui Kementerian Luar Negeri perlu menganjurkan rundingan tentang kawalan sepadan. Malahan disampingkan dengan kewujudan pasukan bertindak bersama bagi menjamin kawalan sepadan yang lebih efektif. Selain itu, ejen-ejen resah harus dilantik untuk mengendalikan kemasukan pekerja asing secara lebih teratur dan terkawal. Rumusan, kesimpulannya kemasukan parti ke Malaysia adalah disebabkan oleh beberapa punca. Antara punca utama ialah peluang pekerjaan yang banyak di Malaysia. Kebanyakan parti yang mencari pekerjaan di Malaysia berasal dari negara Indonesia. Hal ini telah mengakibatkan pelbagai kesan negatif berlaku khususnya dari aspek ekonomi dan sosial. Dengan ini tidak dapat dinafikan bahawa parti akan menjejaskan keselamatan dan keamanan negara. Harapan, semua pihak hendaklah berganding bahu dan memainkan peranan masing-masing dalam mengatasi masalah kemasukan parti ke Malaysia bagi mewujudkan sebuah negara yang harmoni. Salah satu langkah yang boleh dilaksanakan ialah pihak kerajaan patutlah menitik berat masalah parti dengan menguatkuasakan undang-undang dan mengenakan denda yang berat terhadap parti yang masuk ke Malaysia secara haram. Kerajaan juga perlu memperketatkan kawalan di pintu masuk yang disyaki digunakan oleh parti sebagai rong tikus untuk masuk ke Malaysia. Berikut adalah sumber rujukan yang digunakan dalam tugasan ini. Sekian, terima kasih.